Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik. Baik. Okey. Saya minta semua mic jangan on ya, macam biasa. Okey, kita tengok muka surat 105. Okey. Sebelum ni saya dah ada bagi kamu buat pada minggu sebelum ni tentang bahan. Okey, bahan saya terangkan sikitlah tentang bahan. Tengok muka surat 101 dulu. Okey, tengok 101 modul. Okey, dah Okey, Dah. sumber asas bahan ada 4. Okey, kamu boleh baca kat situ, kamu pun dah buat. Sumber asas bahan ni ulang kaji sebelum kita jawab soalan. Ada 4 sumber asas bahan. Yang pertama tumbuhan, yang kedua haiwan, yang ketiga batuan dan yang keempat petroleum. Contoh tumbuhan, semualah perabot, getah, tuala yang mana-mana berasal daripada tumbuhan. Yang haiwan pula contohnya apa? Sutera, barang perhiasan, sofa kulit, tali pinggang kulit, beg tangan yang diperbuat daripada haiwan. Kasut, ada kasut ayah kamu beli kasut kulit kan? Okey. Batuan, apa-apa sahaja produk yang berasal daripada batu. Contohnya barang kemas. Okey. Barang kemas tu apa? Emas lah. Emas pun daripada batuan. Dawai kuprum, gelas, okey. Kaca diperbuat daripada pasir. Okey. Petroleum, semua barang plastik daripada petroleum. Okey, baju hujan tu kain sintetik. Jadi daripada petroleum ni kita ada dua. Sama ada plastik ataupun kain sintetik. Kain sintetik tu pun dia macam plastik jugalah. Okey, sifat bahan. Ada bahan yang kenyal. Okey, ada bahan yang boleh terapung. Ada bahan yang merupakan konduktor dan penebat elektrik. Apa itu konduktor elektrik? Siapa tahu dapat boleh jawab? Konduktor elektrik tu apa? Dapat tak? Konduktor elektrik apa? Boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, good. Kalau konduktor boleh mengalirkan arus elektrik. Penebat? Penebat apa? Siapa boleh jawab nombor 2 yang penebat tu? Ya. Okay. Penebat? Erina. Boleh jawab Erina? Erina dengar ke tak dengar tu? Erina, penebat. Apa dia penebat Erina? Tak boleh mengalirkan arus elektrik. Dia tak boleh mengalurkan arus elektrik. Ada bahan yang boleh menyerap air. Ada juga bahan yang konduktor haba. Tadi konduktor elektrik, sekarang konduktor haba. Konduktor haba boleh mengalirkan haba. Penebat haba tidak boleh mengalirkan haba. Okey. Ada juga bahan yang boleh membenarkan cahaya melaluinya. Yang boleh benarkan cahaya, okey, ada dua. Kalau dia bagi semua cahaya, nama dia lut sinar. Semua cahaya masuk. Kalau separuh je, lut cahaya. Lut cahaya tu separuh. Kalau legap, objek legap, objek yang tak benarkan, okey, arus apa tu cahaya masuk. Okey, jadi kita pergi dah ulang kaji tadi, kamu pun dah buat sebenarnya yang tu. Okey, kita nak tengok soalan nombor 1. Ready Okey, Raja 1 menunjukkan kedudukan objek P apabila diletakkan di dalam air. Okey. Tengok objek P ni bila dia letak dekat air, apa jadi pada dia ni? Tadi saya dah terang dah dekat muka surat 101 dia ada apa? Kebolehan apa ni? Terapung. Sekejap Kebolehan terapung. Tulis kat buku kamu.
Okey, tulis kat buku kamu. Kebolehan terapung. Jadi antara bahan berikut yang manakah digunakan untuk membuat objek P? Objek P ni kamu rasa-rasa dia diperbuat daripada apa? Bahan apa yang boleh terapung? Logam. Logam seketul macam ni boleh terapung tak? Boleh ke tak boleh logam? Yang seketul petak macam ni. Logam ni tak boleh. Okey. Plastisin. Plastisin seketul macam ni boleh tak? Tadi dah jawab belum ni? Dia sibuk chat pula kat sini. Kamu ni, saya dah bagi tahu dah. Kelas ni direkod. Guru besar tengah tengok kamu tengah chat sekarang ni. Dan saya tegur kamu ni pun direkod juga. Bagus. Biar semua orang tengok. Okay. So, plastisin. Yang saya tanya ni kamu tak nak jawab. Kamu merepek kat situ. Okay, plastisin ni boleh terapung ke tenggelam? Terapung. Ya? Seketul macam ni. Kalau plastisin seketul macam ni, tak boleh tak boleh. Kaca pun sama. Jadi polisterin. Polisterin ni apa? Polisterin ni apa? Polisterin boleh terapung. Ya. Polisterin boleh terapung. Jadi jawapan dia? Boleh terapung. Jawapan dia? Terapung. D. Antara berikut, yang manakah ialah cara yang sesuai untuk mengelakkan ais cair dengan cepat? Dia tak nak bagi ais cair. Gariskan. Apa yang saya garis ni kamu gariskan. Okey? Okey, jadi P. Membalut dengan habuk kayu. Membalutnya dengan plastik. Menyimpan dalam kotak polisterin. Menyimpan dalam bekas logam. Q dan R. Apa dia? Q dan R. Q dan R. Ada jawab A, ada jawab Q dan R. Mana satu? S dengan R. Q dan R. Okey. Kena ingat untuk mengelakkan ais cair, kita kena cari penebat. Penebat haba. Penebat haba. Supaya haba tu tak dapat mengalir. Okey. Jadi, kalau kamu jawab kat sini, kamu kena tengok objek-objek manakah yang merupakan penebat. Habuk kayu, plastik, polisterin dan logam. Okey. Jadi plastik dan logam, plastik dan logam dia bukanlah penebat yang baik. Bukanlah penebat haba yang baik. Jadi penebat haba yang baik ialah habuk kayu dan polisterin. Jawapan dia A. Okey, jawapan dia A. Kalau salah, nanti buat pembetulan. Okey. Rajah 2 menunjukkan satu objek. Apakah bahan yang boleh digunakan untuk membuat bahagian X? Okey, ni apa ni? Gambar apa ni? Saya dah bagi tahu dah. Kalau ada rajah, ada gambar, kena tulis dulu. Gambar apa ni? Kaca. Kamera. Okey, ini gambar sebuah kamera. Jadi bahagian X ni apa dia? Dia punya apa? Kaca. Ya, kaca. Saya tahu kaca. Sekarang ni dia punya X ni, apa nama bahagian ni? Ni pengetahuan ni. Apa kat kamera ni, kat depan ni apa panggil dia? Kalau kat telefon kamu pun, kat kamera tu, apa yang cermin tu kita panggil apa? Okay. Kita panggil apa ni? Lensa. Ataupun dalam bahasa Inggeris, lens. Okay, dalam bahasa Inggeris, lens. Okay, bahasa Melayu, lensa. Lensa kamera. Lensa kamera. Dia punya cermin tu. Jadi cermin tu, bahagian cermin tu diperbuat daripada kaca.
Okey, nombor 4. Maklumat berikut menunjukkan sifat-sifat objek K diperbuat daripada bahan buatan manusia. Tidak menyerap air. Okey. Jadi, yang manakah mewakili objek K? Dia tidak menyerap air. Tengok belon. Belon menyerap air tak? Belon tak menyerap air. Belon tak menyerap air. Paku tekan? Paku tekan pun tak menyerap air juga. Kertas tisu? Kertas tisu ni dia menyerap air. Dah tentu-tentulah salah. Dah tentu-tentulah salah. Jadi antara belon, paku tekan dan baju hujan. Yang manakah paling sesuai dengan fungsi Aku tekan. dengan fungsi tidak menyerap air. Dengan fungsi ni Dah. Okey, dengan fungsi tidak menyerap air ni. Kamu rasa mana yang manusia akan pakai untuk tidak menyerap air? Baju hujan. Baju hujan. Baju hujan. Paku ni memanglah tidak menyerap air. Belon ni memanglah tidak menyerap air. Tapi yang mana paling sesuai? Jawapan dia baju hujan. Sebab tu kena, bila soalan macam ni, kena baca betul-betul. Tengok ni, kena garis. Dah garis belum? Dah. Dan dia bagi tahu buatan manusia. Buatan manusia. Buatan manusia, paku ni logam. Logam ni dia semula jadi. Maksudnya manusia ni dia hanya ambil logam tu, dia buat jadikan paku tekan. Tapi dia tak boleh, tak boleh cipta logam tu. Tetapi daripada baju hujan ni, asal dia ialah petroleum. Daripada petroleum tu manusia proses jadikan kain sintetik. Macam tu lah. Okey. Rajah 3 menunjukkan bola dapat dilihat dengan jelas di belakang objek X. Okey, ni objek. Okey, objek X. Okey. Jadi kamu tengok dekat muka surat 101 tadi. Tengok balik muka surat 101. Sifat bahan yang 8.2 tu. 8.2 dekat bawah tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada kekenyalan bahan, kebolehan terapung, konduktor penebat elektrik, kebolehan menyerap air, konduktor dan penebat haba, kebolehan penembusan cahaya. Yang mana paling sesuai? Okey, yang mana paling sesuai dengan situasi ni? Kebolehan apa? Memantul cahaya. Penembusan. Ambil tajuk. Kebolehan penembusan cahaya. Okey. Dalam kebolehan penembusan cahaya ni, dia ada berapa? Ada berapa? Ada 3 kan dekat situ. Cuba kamu tengok. Tengok tak muka surat tu, 101. Okey, tengok tak 101? Okey, ada berapa dalam kebolehan penembusan cahaya tu? 3. 3. Yang pertama dia tulis apa? Legap. Legap. Legap tu apa? Tidak benar cahaya. Okey. Melaluinya. Okey. Nombor 2 dia tulis apa? Loop sinar. Lut sinar. Benar. Okey. Benarkan semua cahaya melalui. Semua cahaya melaluinya. Okey. Yang ketiga. Okey, ada yang jawab lut cahaya. Lut cahaya tu apa? Benarkan sebahagian cahaya melaluinya. Dia benarkan sebahagian saja, bukan semua.
Okey. Yang ini kamu salin dulu. Salin dulu kat tepi ni. Dah salin belum? Okey, salin dekat tepi soalan kamu tu. Soalan nombor 5 tu ada ruang kosong, salin. Supaya kamu faham. Okay. Jadi, objek X ni dia dapat benarkan. Ni dia dapat tengok dengan apa ni? Dapat tengok dengan jelas. Bila jelas, yang mana? Nombor 1, 2, 3 ni. Yang mana sesuai? Haziq, yang mana sesuai Haziq? Legap ke, lut sinar ke, lut cahaya Haziq? Lut cahaya. Lut cahaya. Lut cahaya ni sebahagian je Haziq. Lut cahaya ni sebahagian sahaja. Contohnya tingkap. Tingkap tu tingkap dekat bilik air. Dia nampak cahaya tapi tak boleh nampak belah dalam. Okey. Jadi Haziq, apa yang sesuai Haziq? Lut cahaya ni bukan. Ni sebahagian saja. Kalau sebahagian, bola ni nampak macam kabur-kabur Haziq. Jadi yang mana sesuai Haziq? Legap. Legap. Kalau legap Haziq, macam dinding Haziq. Legap tu tak benarkan cahaya. Tak nampak langsung. Macam Lut cahaya. lut cahaya. Orang dah bagi tahu dah lut cahaya tu tak boleh. Lut cahaya tu hanya sebahagian. Ya Allah, Muhammad Rasulullah, apa masalah tahun 4 ni? Oi, korang ni dah makan tengah hari belum ni? Belum. Belum. Patutlah pergi beli nasi biryani. Okey. Jadi, kamu tengok kat sini, saya terang balik. Legap ni dia tak benarkan cahaya. Contohnya bilik mandi kamu. Mak kamu buat rumah, okey, mak kamu beli rumah kamu ada bilik mandi. Okey, bilik mandi kamu ada pintu. Ada pintu. Pintu kamu boleh nampak sampai ke dalam ke? Haziq mandi, orang boleh nampak. Kalau boleh nampak dengan jelas, pintu kamu lut sinar. Lut sinar tau, lut sinar. Macam plastik yang jernih tu, macam akuarium. Tu lut sinar. Semua cahaya boleh masuk. Kalau legap, pintu kayu, pintu besi, pintu. Kalau dinding, dinding. Contoh macam saya pegang sekarang ni, saya pegang satu tapuai. Okay, tapuai ni, kalau saya letak depan muka saya, kamu tak akan nampak muka saya sebab dia tak benarkan cahaya melaluinya. Sebab objek ni objek legap. Okey, faham tu yang pertama. Kalau kata objek tu lut cahaya. Contoh macam file ni. Tak apa clear file ni dia hanya benarkan sebahagian sahaja cahaya melaluinya. Lut sinar ni yang boleh nampak semualah. Contohnya ni. Okey. Nampak tak? Alamak, saya pakai filter ni hilang pula contohnya macam ni. Dalam ni ada plastik. Dekat plastik ni boleh nampak barang ni. Okey, ada pen drive. Okey, ada pen drive. Pen drive ni kalau masuk dalam plastik ni boleh nampak semuanya. Jadi plastik ni contoh untuk lut sinar. Okey. Jadi bola ni boleh nampak dengan jelas. Bila boleh nampak dengan jelas, objek X ni adalah lut sinar. Tulis dekat objek X tu, lut sinar. Okey, jadi kamu tengok A. Objek X memantulkan cahaya. Salah. Cahaya tidak dapat melalui objek X. Salah lah, sebab dia dapat. Dia dapat melalui ni. Dia dapat melalui. Okey, C dengan D. C dia kata sebahagian cahaya. C dia kata sebahagian cahaya. Sebahagian cahaya ni mana ni? Ni. Nombor 3. Jadi C pun apa dia? Salah juga Okey, D. Sebahagian besar cahaya. Maksudnya besar lah. Banyak lah. Maksudnya banyak. Jawapan dia D. Okey. Siapa jawab betul ni? D ni. Saya. Okey. Nombor 6. Soalan terakhir.
Salah. Okey, soalan terakhir lah untuk hari ni. Okey. Okey, kamu tengok. Ada satu objek. Bila ada gambar, ada rajah, kita kena tulis dulu nama dia. Apa nama dia ni? Gambar apa ni? Kalau kamu tak tahu gambar apa, macam mana nak jawab? Gambar apa? Payung. Okey. Payung ni, dia ada bahagian K. Bahagian K ni apa tadi? Kain apa? Kain apa ni? Dekat 101 dia bagi tahu. Tengok 101 yang sumber asas bahan yang atas punya. Dia ada tumbuhan, haiwan, batuan dan petroleum. Tengok dekat petroleum. Kain sintetik. Kain sintetik. Kain sintetik. Sebut kain sintetik. Semua sebut. Kain sintetik. Sinetik. Kain sintetik. Bukan sinetik, sintetik. Sintetik. Huruf sin, huruf sin. Sintetik. Sintetik. Okey. Sintetik. Okey, kain sintetik ni dia tanya sifat-sifat. Gariskan sifat-sifat yang ada highlight. Yang ada highlight lah. Yang tak ada highlight, gariskan guna pembaris. Okey. Tengok, adakah dia boleh menyerap air? Payung ni boleh menyerap air tak? Tak. Taklah, kalau payung tu menyerap air, buat apa pakai kan? Kita tak nak bagi dia menyerap air. Jadi R ni tidak menyerap air. Betul lah. R ni betul. Okey. Jadi kita tengok yang mana, kalau P tu dah memang salah dah. P tu dah memang salah. Jadi tengok A. A ada P dan R. Potong potong. Kenapa kita potong? P dah salah. Lepas tu P dan S pun potong juga. Ni salah. Sebab apa? Dia ada P. Yang mana ada P semua salah. Okey, yang mana ada P semua salah. Lepas tu kita tengok R. R tu betul. Tengok C dengan D. Yang mana ada jawapan dia R? Q. Q? Q pula C. C. Itu tengok. Cara senang ni. Tak payah. Saya baca ini je. Yang bawah tu lantaklah kat dia. Tak payah. Yang bawah tu. Saya jawab C. Legap dengan mengalirkan elektrik ni tak payah tengok pun tak apa. Sebab apa, kita dah guna. Ini namanya teknik menjawab. Ni saya ajar hari ni teknik menjawab. Hari ni saya ajar satu teknik menjawab, iaitu kita menyingkirkan jawapan yang salah. Kita tengok ni menyerap air. Payung dia tak boleh menyerap air. Jadi P ni salah. Yang mana ada P semua kita potong dah. Faham Irina? Boleh tengok ni. Sana Sam ni siapa Syafiqah. Syafiqah faham tak Syafiqah? Saya ajar ni, kalau ada P tu dah salah, Syafiqah potong terus Syafiqah. Jadi, tinggallah C dengan D. Bila tinggal C dengan D, Syafiqah tengok. Tidak menyerap air. Ini betul. Carilah mana ada R. Oh, ni ada R. Kat sini ada R. Bila ada R, yang ni tak ada R. Q dan S. Jadi, salah lah. Jawapan dia ialah C. Itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan, nanti saya akan hantar rakaman ini dalam YouTube. Okey. Dan saya akan bagi juga PDF tadi dalam grup WhatsApp kalau kamu tak sempat nak salin. Okey. Sehingga berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian. Assalamualaikum. Bye. Bye. Salam. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, nanti boleh WhatsApp saya. Okey? Okey. Bye. Assalamualaikum.